A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wabarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Taala kita dapat lagi bersama-sama untuk kita meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan tafsir. Dan kita alhamdulillah pada kali terakhir kita berjumpa, kita telah bahaskan berkenaan dengan tajuk ayat 186. Dan masih lagi dari 186 surah Al-Baqarah. Dan bahkan sebenarnya ayat ni saya lupa nak terangkan hari itu, dia sebenarnya kalau sesiapa baca ayat tentang puasa dalam Quran Karim, dia datang dalam 183, 84, 85, 86, 87. Dia 183 sampai 187. Semua ayat tentang puasa. Tentang puasa, tentang Ramadan, tentang batasan puasa, kecuali satu ayat. Semua ayat sedang bincang tentang puasa. Start pada awal kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum tu, start dari situ sampai akhir uhilla lakum litasiyamir rafathu ila nisaikum tu. Semua ayat itu tentang puasa, kecuali satu ayat, iaitu ayat 186 yang kita bincangkan. Yang ia actually kalau kita kata tengah-tengah bahas tu macam out of context. Ikut kalau kita fikir logik kita lah, Allah Ta'ala tak berikan bentuk sia-sia. Sebab sebenarnya memang diletakkan ayat berkenaan di situ, ada sebab dan tujuan dia. Kerana tajuk yang 186 tu, bila Allah Ta'ala kata wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila menanyakan kepadamu wahai Muhammad akan oleh hamba-hambaku mengenai diriku, mengenai aku, fa inni qarib, maka jawablah sungguhnya aku ini adalah hampir. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku menyahut seruan orang yang menyeru apabila dia menyeruku. Falyastajibuli, dan mereka minta pemakbulan kepadaku. Wal yu'minu bi, dan mereka beriman denganku. La'allahum yarshudun, maka mereka mendapat petunjuk. Itu ayat sedang kita bincangkan. Macam saya kata, ikut macam ni, dari asasnya semua ayat tentang puasa kecuali ini. Itu berkenaan dengan doa. Dan ni apa orang menyatakan dia ada kaitan tajuk malam qadar. Malam qadar atau Lailatul Qadr ada kaitan dengan tajuk ini, kerana malam tersebut adalah malam di mana diberikan manusia ini penentuan bagi setahun apa yang akan berlaku pada dia. Maka usahakanlah untuk berdoa dan juga beribadat kerana waktu itu waktu terbaik untuk dimakbulkan doa sebenarnya. Baik. Dan hari itu kita bincangkan berkenaan dengan tajuk ni. Kita kata Ibnu Katsir menyatakan dapat bincangkan berkenaan dengan masalah teguran Rasulullah SAW kepada para sahabat bila mereka meninggikan suara dan berzikir dan sebagainya, ataupun soalan mereka kepada Rasulullah. Dia kata, Rasulullah, kami ini adakah Tuhan kami ini dekat, kami bisik atau jauh, kami seru? Yang mana satu yang patut Nabi nyatakan bahawa Allah Taala lebih dekat pada mereka ni berbanding dengan urat tengkuk mereka, tapi ataupun tengkuk kenderaan mereka dengan mereka tu, bila mereka naik kenderaan, tengkuk tu kan dengan mereka lebih dekat. Allah Taala lebih dekat daripada banding dengan benda berkenaan. Dan begitu kita kata yang dimaksudkan supaya seorang manusia tu berdoa Allah Taala dengan lembut dan juga berharap, tidak tinggi sangat, tidak perlahan sangat, tidak bisik, tapi Allah Taala dengan suara-suara yang bukan nyaring, bukan menjerit. Dan betul kita bincangkan berkenaan dengan masalah tajuk di mana disuruh pada orang-orang beriman ni supaya berdoa. Dan sungguhnya doa setiap orang yang berdoa tadi, dia tidaklah bersia-sia. Bahkan dalam hadis yang datang kita bincangkan hari itu dalam Musnad Ahmad dan sebagainya, mana antara hadis yang Nabi sebutkan, ma min muslimin yad'ullaha azza wa jalla bid'awatin, tidak ada seorang pun di kalangan muslim yang menyeru atau minta kepada Ta'ala dengan azza wa jalla dengan satu doa yang tiada padanya dosa ataupun tiada padanya memutuskan silaturahim, melainkan Allah Ta'ala akan berikan dia salah satu daripada tiga perkara, tiga sifat. Sama ada Allah Ta'ala percepatkan untuk dia doa berkenaan, beri apa dia minta, atau Allah Ta'ala simpankan doa tadi untuk dia pada hari akhirat, atau Allah Ta'ala alihkan dengan sebab doa berkenaan daripadanya dengan sebab doa berkenaan,
dengan daripada keburukan yang serupa dengannya. Meaning that everybody yang berdoa tidak rugi langsung apa-apa. Nothing to lose. Faham? Tapi ada orang kita ni kadang dia cepat melatah dan dia lari, tinggalkan berdoa kerana apa? Kerana tak dapat apa dia minta. Sedangkan yang memakbulkan doa ni Allah Ta'ala adalah bentuk yang kita kata yang dikehendaki oleh dia, bukan oleh kita. Pasal kadang orang salah faham. Sebenarnya ni satu konsep kena faham. Allah Ta'ala wajib kita minta pada dia, tapi dia nak makbulkan doa kita hanya harus sahaja, tidak wajib. Kerana dia maha, dia actually almighty. Dia maha segala-galanya. Mana dia tak kena patuh perintah kita. Bukan kita perintahkan sebab kita sebut apa nama atau selawat tertentu maka Allah Ta'ala kena ikut cakap kita, tak ada. Faham So kita meminta wajib. Kita meminta itu wajib. Tapi pemakbulan daripada Allah Ta'ala hanyalah harus. Jika tidak, masakan para anbiya sendiri pun ada anak-anak dia kafir pun ada. Macam Nuh AS, anak dia kafir ada. Ada isteri, Nabi Hud, isteri dia. Benda tu macam Nabi Ibrahim, bapak dia. Kan, masa dia benda tadi kalau ikut logik akal, dan Nabi, doa je lah. Kan, doa makbul kan, minta apa macam tu je dapat. Orang bayangkan macam tu. Sedangkan dalam Islam bukan macam tu. Konsep kita dengan Allah Ta'ala yang kita kena faham betul-betul bila nak makbulkan doa berkenaan, Allah Ta'ala boleh beri either one of the three. Dia bukannya terus yang makbul saja bagi, tak, bukan. Macam kita minta kita sakit, kita minta Allah Ta'ala sembuhkan kita. Ni ada tajuk, ada kena perjelaskan sikit. Kadang-kadang orang salah faham, dia campur adukkan berkenaan tajuk perubatan dengan jampi. Actually apa-apa orang kita buat berkenaan dengan baca Quran untuk orang-orang yang kena sawan tu panggil jampi. Atau orang demam bacakan ayat Quran panggil jampi, ruqyah. Bukannya tibbun nabawi, bukan perubatan. Ni banyak orang salah faham. Dia actually perubatan dalam Islam dia dua. Satu perubatan rawatan, satu lagi perubatan pencegahan. Actually bukan Islam lah, generally perubatan dia dua. Satu perawatan, satu lagi pencegahan. Perawatan ni actually kalau kita perhatikan, Islam merangkumi tajuk perawatan, pencegahan, bukan perawatan. Maksud dia sebelum orang sakit, apa yang Islam sekat mereka buat. Jangan ada sakit iskian, sakit jiwa, sakit ni, sakit tu. Islam berikan garis panduan. Mana contoh macam kalau personal hygiene, kan, kita disuruh makan dengan tangan kanan, istinja dengan tangan kiri. Yang pegang sekalipun ketika buang air dan sebagainya, jangan gunakan tangan kanan sama sekali. Not ever, tak dibenarkan. Ini hygiene. Contoh macam dia persekitaran, Nabi SAW larang. Bahkan Nabi kata, jauhilah oleh kamu akan la'anin, orang-orang yang dilaknat. Ya Rasulullah, siapa la'anin? Nabi kata orang yang buang air di laluan-laluan orang, kan, orang tepi jalan dan sebagainya, atau di tempat teduhan orang ramai, di kawasan air orang ramai, maka orang ni la'an, dilaknat. Maksud dia benda tadi untuk jaga persekitaran. Persekitaran jaga. Maksud dia dari segi konsep macam potong kuku, kan, Nabi letak limit seminggu sekali. Bantai orang kita simpan panjang. Lepas tu nak naik tak reti, gitu-gitu naik. Dah kuku dia panjang. Saya perhatikan orang naik kalau ada kuku panjang macam mana. Kalau dia ketuk macam tu, jahanam keyboard, kan, kuku boleh pecah. Macam mana dia jadi gitu. Salah tu. Kadang-kadang degil. Orang cakap jangan buat lah. Dengan panjang kuku apa? Pertahankan diri. Kuku tu kan kuat sangat pun, kan. Kalau dia menjerit je bukannya mempertahankan diri, kan. Jadi kuku potong. Lepas tu kemudian bulu ketiak ke, bulu kemaluan dan sebagainya, misai, kan, trim. Benda tu termasuk di antara perkara-perkara yang melibatkan tajuk tentang perubatan pencegahan. Perubatan pencegahan. Even actually kalau sakit jiwa pun Islam ada penyembuh, kita bentuk dia. Macam kita diajar berkenaan supaya redha qada dan kadar, belajar supaya bersabar, belajar menantikan ganjaran akhirat, belajar untuk kita kata benda tu tadi mendidik diri kita redha, redha supaya kita tidak sakit jiwa. Sebenarnya actually itu antara kesan yang terbesar. Sebab umat Islam ni di dunia dan dunia tak kira mana-mana, umat Islam adalah rasio paling rendah dalam masalah bunuh diri. Kan, Jepun, Korea antara yang tinggi, Amerika Syarikat bunuh diri, suicidal. Di satu peringkat kan, actually macam contoh macam di Jepun, dalam musim tak, musim hujan kan, langit macam mendung, tak ada matahari. Orang ramai jadi macam blur, buntu kan. Sampai last sekali diorang terfikir nak bunuh diri lah, nak sekian dan sebagainya. Memang jadi muram, suasana muram.
Mana ada musim bunuh diri panggil. Dan kat sana kat Jepun bahkan orang kata banyak yang bunuh diri Sampaikan apa? Diorang saman keluarga orang yang bunuh diri lompat kat rel kereta api. Orang tu mati-matilah. Keluarga dia akan disaman kerana menyebabkan apa? Kesesakan lalu lintas. Ini jadi kes. Pasal mereka tak ada pencegahan bagi masalah tu. Sebab kita kata Islam dari segi aspek ni masalah pencegahan, masalah apa penyakit kelamin dan sebagainya, semua Islam cover, tapi dalam bentuk apa? Bentuk pencegahan. Bukan perawatan. Yang bahkan perawatan sikit. Dalam Musnad Ahmad ada Hisham bin Urwah bin Zubair. Dia ni anak saudara Aisyah radhiyallahu anha. Dia tanya Aisyah, dia tanya Aisyah ni banyak benda. Contoh macam apa? Tahu tentang hukum hakam, halal haram dan sebagainya, banyak tahu tafsir Quran. Jadi bila anak saudara dia tanya macam ni engkau punya pengetahuan ni, Aisyah kata aku isteri Rasulullah, aku anak As-Siddiq. Mana aku dengan sebab itu aku tahu benda ni. Lepas tu kemudian dia tanya lagi, macam mana wahai dia pasal mak saudara dia kan? Dia kata mak dia kata kenapa kau tahu benda ni? Dia kata sebab kerana aku isteri Rasulullah. Mana dia lah logiknya, aku isteri Rasulullah aku tahulah. Mana aku anak Abu Bakar, aku dapat tahu sebab aku anak Abu Bakar. So Abu Bakar mana didik keluarga dia, maka aku dapat didikan yang sama. Macam tu bentuk dipahamkan. Tapi bila soalan terakhir, dia tanya, dia kata apa? Macam mana kau pandai tentang perubatan? Aisyah jawab. Aisyah kata apa? Dan memang di kalangan para sahabat paling banyak. Bahkan dalam Tibun Nabawi kan, buku Tibun Nabawi yang sebenarnya buku tu diekstrak daripada Zadul Ma'ad karangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ibnu Qayyim karang kitab Zadul Ma'ad. Tapi ada orang ekstrak, keluarkan berkaitan perubatan apa dalam tu, cara pemakanan dan sebagainya, dia bawa keluar terus, dan juga kemudian dibahaskan sebagai satu buku. Sedangkan buku tu sendiri tak dikarang, buku tak ada siapa karang, buku Tibun Nabawi macam tu. Ada yang lain lah, Tabari dan sebagainya, tapi yang Ibnu Qayyim tak karang macam tu. Anyway, ada orang kumpulkan. Tapi dia kumpulkan tu, yang paling banyak tentang perawatan adalah Aisyah. Rempah ini, herba ini, pokok ini dan sebagainya, apa khasiat dia, datang Aisyah, bukan daripada Nabi SAW. Tapi kenapa Aisyah tahu? Dan Aisyah jawab. Dia kata dahulunya ketika Rasulullah SAW sakit, datang menemui Nabi SAW doktor-doktor Arab, doktor-doktor di kalangan orang-orang Arab, bangsa-bangsa Arab datang jumpa Rasulullah SAW. Dan semua datang, saya akan jumpa, seorang tu kata, okey, masakkan dia ubat sekian-sekian, masakkan dia benda sekian-sekian, buat untuk dia benda sekian. So Aisyah radhiyallahu anha tukang buat segala ubat-ubat yang dicadangkan oleh doktor-doktor berkenaan untuk Rasulullah SAW. Dan bahkan Nabi pula tak adalah halau orang, pergi balik, aku dah boleh baca Quran sendiri, tak ada kan. Nabi benarkan mereka sentuh badan Nabi untuk periksa berkenaan perubatan apa yang patut untuk rawatan di badan Nabi SAW. Tapi yang kita faham sekarang, itulah punca Aisyah tahu, bukannya Nabi yang ajar. Faham? Jadi bila orang kata perubatan Islam, kena define balik sebenarnya. Pasal doa betul. Kalau bab doa, kita kata doa kepada Allah Ta'ala bentuk macam sekalipun, lepas bersedekah, lepas solat sunat, lepas solat fardu, ketika sujud, kan? Mana bila kita nampak apa hujan turun seperti akhir malam, doa lah. Atau sebelum buka puasa, doa, minta. Tak menjadi masalah di situ. Pasal dalam bab berdoa, minta apa saja, itu dalam bentuk yang kita kendaki. Dalam limit Allah Ta'ala benarkan kita buat. Ada benda kita doa tak guna. Contoh macam minta tukar mak bapak. Yelah, la ilaha illallah, anak bukannya bapak raja. Lepas tu buat solat hajat, nak tukar jadi bapak dia raja. Mana boleh? Kan? Minta supaya ya Allah jadikan nama bapak aku lain, atau lahir kat Mekah. Kan? Tak susah minta. Benda macam tu dipanggil sia-sia. Sia-sia hidung panjang jadi pendek jadi panjang. Yang tu pun mengarut juga. Terus minta benda macam tu. Pasal actually buat apa? Hidung panjang tak sanggup baju. Kan? Nak buat apa? Tapi orang kita tak, dia kena faham. Jadi ada benda-benda yang kita kata itu doa. Bahkan doa ni open. Apa kita nak buat dengan lepas ibadat apa, silakan. Tetapi yang orang kita salah faham, dia ingatkan bahawa kalau orang pening kepala bacakan Al-Quran dan sekian, itu bukannya rawatan Islam, dipanggil ruqyah syar'iyah. Ruqyah syar'iyah. Kan? Mana itu panggil jampi yang syar'i dipanggil. Bukannya rawatan Islam. Faham tak? Jangan salah faham. Sebenda ni tadi jadi kes. Kalau ada orang salah faham, dia ingatkan benda tu sama. Doa lain. Doa kita minta lah apa saja, tanpa baca Quran, dengan baca Quran, tanpa solat, dengan solat, silakan. Atau orang dizalimi, kalau orang kafir sekalipun, Allah Ta'ala akan makbulkan doa dia kalau dizalimi. So meaning that the doa tak ada limit. Tapi bab berkenaan masalah perawatan ni kena define balik.
Banyak ada orang sampai kat radio sekarang ni, radio IQ, mana dia isytiharkan ada diploma perawatan Islam dan sebagainya yang collaborated dengan Darul Shifa. Anak kau sekolah agama kan, aku rasa baguslah benda ni untuk rawatan Islam. Mana ada rawatan Islam macam tu? Bahkan banyak para ulama bahaskan, bila kumpulkan semua dalil, memang Islam bentuk perubatan dia pencegahan. Yang sembuh dengan cara lain tu apa? Dia panggil apa? Doa lain. Ada pun penyembuhan dengan cara apa? Cara air jampi dan sebagainya, itu dipanggil ruqyah jampi, bukan rawatan, panggil jampi. Dia panggil jampi. Berjampi dengan Al-Quran ke, berjampi dengan zikir tertentu ke, itu maksud yang sebenar. Bukannya orang kata yang kita faham macam tu. Kalau dia kata bab doa, silakan. Dan dalam tajuk yang kita bincangkan dulu, doa tak dimakbulkan daripada hati yang lalai, kita ada bahaskan, kita terangkan bahawa memang bila seorang tu berdoa, kalau boleh minta, kalau ketika nak minta tu, minta satu benda dahulu. Jadi banyak benda kita nak, besok keperluan kita tiap-tiap hari berubah. Kan time anak tak lahir lagi, minta lahir anak. Dah anak dah besar, pergi sekolah, minta dulu periksa. Dah anak dah besar, tak kahwin, minta kahwin. Jadi itu benda berkenaan, benda tu kita kata dia comes dengan waktu. So you don't ask, jangan bantai minta semua sekali serentak. So yang minta malam ni minta lain. Itu sebab kenapa yang saya terangkan dulu ketika tajuk berbuka puasa kan. Perlu para ulama kata lisaimi, untuk orang berpuasa, inda fitrihi, ketika dia berbuka, da'watun, satu doa, la turat, takkan tertolak. Jadi segi adabnya sila minta satu benda je. Orang kata tapi Allah Ta'ala maha kaya, boleh bagi macam-macam. Tapi kalau kita betul-betul perlukan satu benda yang betul-betul kita terdesak sangat, dia minta ketika itu. Pasal Allah Ta'ala sebut amman yujibul mutarra idza da'a. Mana siapakah yang boleh menyahut seruan orang yang terdesak ketika dia menyeru Allah Ta'ala. Itu yang terdesak lain. Adapun yang time macam-macam kita tambah ini, tambah itu, yang tu tak payah. Yang tu kita kata kalau boleh yang panjang doa kita. Minta satu benda je memadai. Macam kita macam Fatihah, panjang-panjang ayat dia. Kan ihdinas siratal mustaqim sampai habis tu dengan pujian Allah Ta'ala dan sebagainya. Tapi isi kandungan dia satu je. Minta apa? Minta hidayah. Kan macam kalau akhir Al-Baqarah kan, bila apa Rabbana la tu'akhidna in nasina sampai habis. Semua tajuk apa? Tajuk apa? Ampun, minta keampunan. Tak minta benda lain. Ada minta seperti itu, kereta ke, basikal ke, kan, kapal terbang ke, helikopter ke, kan, cepat datang dari yayasan kan. Nak parking mana? Kan, nak parking mana? Baik. Jadi kalau boleh, kalau nak bimbang takut lalai hati tadi, minta satu benda je. Itu contoh yang kita kata. Baik. Okey, itu kita terakhir kita bincangkan itu Mana kata dalam hadis berkenaan, dia kata apa? Daripada Abdullah bin Amr, bahawa Rasulullah SAW qala, baginda bersabda, al-qulubu awiyah. Okey. Hati ini adalah wi'a, awiyah, bekas-bekas. Okey. Wa ba'daha aw'a min ba'd, dan sebahagian hati ini lebih peka banding yang lain. Lebih bekas kan, kita ada mangkuk, ada yang leper, ada yang tegak, ada yang boleh isi banyak, ada boleh isi sikit. Tapi dia kata fa idza sa'altumullah ayuhan nas fas'aluhu antum muqinu bil ijabah. Jika kamu minta wahai manusia, wahai orang ramai, kepada Allah Ta'ala, maka mintalah dia dalam keadaan kamu yakin dengan jawapan. Fa innahu la yastajibu li 'abdin da'ahu an zahri qalbin ghafilin. Kerana Allah Ta'ala takkan menyahut untuk hamba yang menyeru Allah Ta'ala daripada sebalik hati yang lalai. Kadang-kadang hati lalai, maksud dia kita datang berdoa tu, kita ingat ini, ingat itu, macam-macam benda sumbat dan tu. Ambil satu-satu lah adab kita dengan Allah Ta'ala. Bukannya maksud Allah Ta'ala dia makbulkan semua sekali serentak, tapi kita ada prioriti kita punya kehidupan ni. Ada benda kita nak sekarang, ada benda kita nak akan datang. Faham Okey. Akan nak tanya apa tadi? Ya, kalau ikut sunnah dan bahkan sebenarnya cili tak ada limit. Pasal para sahabat Nabi SAW yang buat, Nabi sendiri tak buat yang tu. Okay, para sahabat yang buat yang Nabi iakan adalah Fatihah saja. Kebanyakan datang dengan Fatihah, tapi kita punya macam-macam benda. Ayat ini, ayat itu, ayat sekian, ayat syifa, ayat apa, macam-macam benda. Memadailah dengan Al-Fatihah. Jadi kalau tu bismillah pun cukup. Tapi yang penting tadi masalah cara menjampi. Kan tahu kan jampi air macam mana? Saya dah ajar kan? Okey. Nak buat lagi sekali kan, buat benda kan. Okay. Baik. Dan dalam sambungan dan dalam sebutan Allah Ta'ala ayat ini, ayat yang kita kata tengah-tengah tajuk puasa ni, tiba-tiba Allah Ta'ala letakkan tentang apa? Tentang doa. Start ayat 183, 187 semua tentang puasa, kecuali 186. Okey. Jadi ayat ini datang untuk membangkitkan atau menggalakkan kepada
doa, mencetuskan untuk berdoa. Mana dan diselang-selikan di tengah-tengah hukum puasa. Kenapa? Untuk menunjukkan, untuk memandu kepada kesungguhan dalam berdoa ketika apa? Menyempurnakan bilangan atau jumlah bilangan puasa kita. Okey, bahkan bukan setakat bilangan jumlah atau puasa tadi. Ketika setiap kali berbuka. Sebenarnya diriwayatkan oleh Imam Abu Daud At-Tayalisi daripada Abdullah bin Amr. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Lis-sa'imi untuk orang berpuasa, inda iftarihi, ketika dia berbuka, ketika berbukanya dia, da'watun, satu doa, la mustajabah yang akan dimakbulkan. Untuk orang berpuasa ketika dia berbuka, satu doa yang akan dimakbulkan. Jadi dahulunya Abdullah bin Amr apabila dia nak berbuka, dia dipanggil semua sekali keluarga dia dan juga anak-anak dia, dan juga apa? Lepas tu dia berdoa. Minta mereka aminkan doa dia. Ini antara dalil yang berkenaan dengan masalah tajuk mengaminkan doa berjamaah, tak ada masalah. Bila orang tu berdoa, kita mengaminkan, itu actually para sahabat benda tu waris daripada Nabi SAW. Cuma bentuk yang kita para ulama bahaskan berkenaan dengan kemestian tiap kali solat waktu. Itu je. Tapi masalah doa, orang berdoa kita aminkan, actually benda berkenaan adalah warid, datang dalam Islam, bukannya benda yang tak boleh dibuat. Silakan. Macam kalau solat sunat berjemaah boleh, apa lagi solat berdoa berjemaah, tak apa masalah dia. Tetapi namun begitu kita kata untuk memastikan tiap kali waktu, ada masalah. Tiap kali memastikan untuk tiap kali lepas solat, itu bukan cara dia. Kerana setiap orang ada hajat masing-masing. Kadang-kadang doa imam tu umum. Kan imam tu doa umum. Kan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dia sini ujung panjang kadang doa tu. Kadang-kadang orang makmum ni panjang, lama ni doa pun dia tak tahu. Kan? Jadi sebenarnya patutnya kita kena tahu pasal doa daripada hati yang lalai tak terima. Sebab kenapa? Tapi imam tu takkan ada doa benda buruk. Yalah, kita tahu kita doa untuk diri sendiri. Ada imam saya tengok doa untuk diri sendiri, selamba dia. Allahumma ighfirli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Orang ramai pun amin kata. Itu masalah imam ni kata. Kenapa doa untuk diri dia seorang kan? Tak boleh lah macam tu. Tapi dari konsep dia, kita ada keperluan masing-masing kan. Jadi kalau boleh, biar lepas mayang tu kita doa masing-masing sendiri. Lebih kena dengan daripada kita berdoa secara umum. Bentuk am dengan bentuk khas kan. Macam kita kata macam ni, masalah kehidupan kita, dia satu peringkat dia akan hilang. Dia tak ada siapa yang berterusan sampai mati macam tu kan. Sampai satu part dia akan stop. Kan. Macam cerah. Ada hari panas, ada hari hujan. Mana ada panas manjang, hujan manjang, tak. Panas dan hujan silih berganti. So maksud dia, kalau dia kata orang tu contoh diberikan masalah, kemudian dia minta lepas masalah tadi, maka Allah Ta'ala percepatkan pembukaan. Okey, kalau Allah Ta'ala lewatkan pun bagus juga. Kalau Allah Ta'ala berikan pelepasan dan dia bersyukur, bagus. Tapi kalau dia kata tangguhkan, dengan penangguhan tadi, lama dia dalam masalah, maka dosa dia dihapuskan. So baik ke tak baik? Lama musibah kena, baiklah juga. Tapi masalah itu sebab kenapa kena faham betul-betul bila lafaz doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Actually kena dua-dua. The both side kan, baik atau buruk tadi kena. Tak salah, doa tu tak silap. Pasal apa? Kita kena demam kan, kita demam. Ubat-ubat tak sihat kan? Kita doa kita, kalau kita sembuh dengan doa tadi, alhamdulillah, nampak keajaiban doa kita. Kalau tak sembuh sekalipun, demam kita tadi menghapus dosa kita. So either one baik tak? Jadi lafaz tu kena define lah. Kalau kata orang tu doa dengan bentuk umum, maksudnya kadang-kadang mungkin Allah Ta'ala berikan bentuk umum. Kalau kita ada hajat keperluan masing-masing, maka tumpukan kepada hajat keperluan kita. Ya Islam janganlah mengarut sangat. Minta nak beli rumah besar ke kan, buat hajat, kenapa nak rumah besar? Jadi benda duniawi macam tu merugikan. Jadi kalau macam melepaskan masalah, kesempitan ataupun contoh macam penyakit dan sebagainya, silakan doa. Dan bahkan define apa doa kita nak. Mana spesifik, bukannya umum. Bentuk umum saya kata tadi, macam kita kata doa minta kebaikan, actually dua-dua sekali kena. Kalau Allah tak tarik daripada kita penyakit pun, dia biarkan kekal, kita dosa kita hilang, still baik. It's still good. Pasal Allah Ta'ala dia takkan terkena dengan kita satu benda dan sia-sia. Pasti benda tu baik. Itu sebab kenapa dalam tentang qadar dulu kita bincang kan, bila seorang Ibnu Dailami kan, dia tanya pada bila disembang dengan dengan Huzaifah bin Yaman.
Kan dia tanya berkenaan dengan tajuk apa? Dia tanya Ubay bin Ka'ab. Dia tanya berkenaan dengan masalah apa qadar. Kan bila the first thing first yang disebut di sahabat Nabi, dia kata apa? Lau anna Allah, kalau Ta'ala Allah azaba ahla samaihi wa ahla ardihi. Kalau Ta'ala hukum, dia hukum semua penduduk langit dia dan penduduk bumi dia, dia akan hukum mereka dan dia tak zalim. Dia tak akan zalim. Dia akan hukum mereka dan layak mereka kena. Tapi kalau diampunkan mereka, maka ampunan dia lebih baik daripada rahmat, keampunan dia lebih baik daripada amal ibadat mereka buat. Dia panjang hadis tu, tapi yang kita faham sekarang maksud dia, memang kita kata kalau telah nak azab, benda tu takkan buruk. Kalau dikekalkan kita ada penyakit pun tak sia-sia. Even ada orang kalau mungkin mata tak diberikan, tapi diberikan syurga dengan mata dia tadi, dia lebih untung daripada orang syirik. Dapat lihat keajaiban dunia, tapi terhindar daripada keajaiban akhirat. Kan keindahan dunia ni semua dia nampak, seronok kan, betul, nampak macam-macam. Tapi dekat akhirat dibutakan, tak rugi ke? Sedangkan orang yang buta kat dunia tapi diselit kat akhirat, so dia lebih untung sebenarnya kan. Tapi dalam masa yang sama kita kata ni, meminta spesifik tak salah. Minta untuk kehidupan kita ada kesempitan, nak minta anak lulus periksa, silakan. Tapi spesifik lah. Kalau minta kebaikan, mungkin datang kebaikan dengan anak kita gagal periksa. Faham? Kebaikan, Allah Ta'ala lebih tahu apa yang baik. Kita nak benda spesifik, tapi kena ingat, benda spesifik tadi Allah Ta'ala mungkin tunaikan dengan bentuk yang berbeza. Faham Jadi jangan silap faham. Jadi bila disebut dengan doa dimakbulkan, doa yang makbul, bentuk dia tadi lebih baik minta dengan satu doa. Jadi Abdullah bin Amr dahulu bila dia berbuka, dipanggil keluarga dia dan juga anak dia, dan dia akan berdoa. Dan diriwayatkan Ibnu Majah daripada Abdullah bin Abi Mulaikah. Abdullah Ibnu Abi Mulaikah daripada Abdullah bin Amr, lafaz yang lain dia kata qala, beliau berkata qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lis-saimi sebenarnya untuk orang berpuasa, inda fitrihi, ketika dia berbuka, dakwatan, satu doa, ma turad, tidak akan ditolak. Tapi yang saya katalah macam ikut ni, maksud dia doa tadi ketika nak berbuka, doa, satu doa. Okay, kan dia kata tak akan tertolak. Berkata Abdullah bin Abi Mulaikah, aku mendengar Abdullah bin Amr berkata bila dia nak berbuka. Ni Abdullah bin Amr bila nak berbuka dia akan berkata, Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasa'at kulla syai'in an taghfirali. Allahumma, ya Allah, inni, sungguhnya aku, as'aluka birahmatika allati wasa'at kulla syai'. Aku minta kepada engkau dengan rahmat engkau yang meluasi segala benda. Apa dia minta? An taghfirali, bahawa engkau ampunkanlah aku. Ampunkanlah untuk aku. Actually, yelah, kita berkata para sahabat punya adab berdoa tak macam kita lah. Dia dapat waktu berdoa yang terbaik, dia akan minta apa? Keampunan. Kenapa keampunan? Kenapa tak minta hajat masing-masing? Memang kita kata doa untuk hajat kita baik, bagus, dibenarkan oleh Islam. Tapi kenapa minta ampun tu yang diutamakan oleh para sahabat? Hatta Nabi sendiri ketika mana apa? Ketika sujud, Nabi akan minta doa apa? Allahumma ghafirli, Allahumma ghafirli, ataupun subhanaka bihamdik, Allahumma ghafirli. Nabi akan baca dengan Allah, ya Allah ampunkan aku. Dan Nabi galakkan para sahabat untuk berdoa ketika sebelum beri salam, lepas tahiyat, sebelum beri salam. Nabi kata kemudian doa dengan apa yang dikehendaki. Tapi Nabi sendiri doa apa? Nabi sebut Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu ya Allah ampunkan aku. Ma qaddamtu, apa aku buat dahulu. Wa ma akhartu, apa yang aku buat terkini. Wa ma asrartu, apa yang aku sembunyikan. Wa ma alantu, apa yang aku zahirkan. Wa ma anta a'lamu bihi, dan apa yang kau lebih mengetahui berbanding dengan aku. Aku tak tahu, tapi kau tahu. Antal muqaddimu antal muakhiru, la ilaha anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini doa Nabi sendiri sebut. Hatta bila malam qadar sendiri pun, bila kita kata yang lepas kan, Aisyah radhiyallahu anha bila dia kata dengan Rasulullah, dia kata, ya Rasulullah, kalau aku tahu malam qadar tu malam mana, so apa aku patut minta? So Nabi kata apa? Quli, sebutlah, Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, kau Maha Pengampun, kau suka mengampunkan, ampunkan aku. Nampak? Sebelum bagi sadam tu kan, dia ada beberapa doa dalam yang tu ada yang minta perlindungan daripada 4 perkara tadi. Itu iya. Yang mana kalau tak kata pilih satu. Kalau yang macam tu boleh bagi
Boleh baca di Quran, tak ada masalah. Tapi yang beza dia macam ni. Yang minta perlindungan daripada 4 perkara berkenaan, sebahagian para ulama menyatakan itu wajib. Maka ada bahkan perkara wajib dalam solat. Nabi tak tinggalkan sampai mati. Adapun doa yang lain-lain, doa yang Allah fili maqaddam tu tadi, para sahabat dengar, apa tu di solat dengan Rasulullah, dengar Rasulullah baca benda berkenaan. Ya, tapi memang Nabi sebut. Tapi kenapa saya kata minta ampun terlebih utama? Sebab macam Aisyah radhiyallahu anha pun Nabi kata kalau jumpa malam qadar, bukan minta kaya, bukan minta terbang, bukan minta jalan air, bukan minta sekian. Kita kalau dapat kita nak. Benda pelik-pelik ni. Kan boleh terbang, minta terbang kan, minta orang pandang mulia, minta orang hormati, minta dapat naik pangkat cepat, minta naik gaji banyak. Betul? Okey, kita ikut itu kita. Tapi Nabi sendiri ajar para sahabat. Dan macam kisah tadi, bila disebut bahawa untuk orang berpuasa ketika dia berbuka, satu doa tak tertolak. Abdullah bin Amr yang meriwayatkan hadis ni, tengok Ibnu Abu Mulaikah kata, bila dia nak berbuka, dia kata, Allahumma inni a'udzubika, inni as'aluka bi rahmatika allati wasa'at kulla syai'. Aku minta kepada engkau ya Allah dengan rahmatmu yang meluasi segala-gala perkara, antaghfirli, bahawa engkau ampunkanlah aku. Soalan, kenapa keampunan yang diminta? Yang betul saya kata tadi, first kita kata minta benda spesifik, bagus, tak ada hal. Tapi dalam masa yang sama, para sahabat dan juga Rasulullah sendiri, bila dapat waktu yang makbul doa ataupun tempat digalakkan berdoa, Nabi lebih tekankan, atau Nabi tak paksa. Ingat, Nabi tak paksa. Para sahabat pun tadi tak suruh kita buat macam tu. Tapi perasan tak, dia punya bentuk dia semua apa? Minta ampun. Soalannya kenapa? Kan, sebenarnya cerita je ni, kadang-kadang seorang manusia tadi kena musibah sebab apa? Dosa. Kadang-kadang manusia ni disusahkan sebab sekian. Sebenarnya actually bahkan ini kalau kita rujuk balik kepada apa tajuk mana hajat duniawi kita kita rujuk kepada surah Nuh. Bila Nabi Nuh AS cakap pada kaum dia kata apa? Fakultu astaghfiru rabbakum. Aku kata pada kaum aku, istaghfiru rabbakum, minta ampun pada Tuhan kamu. Innahu kana ghaffara, sungguh dia Maha Pengampun. Kalau kamu minta ampun, yursilis sama alaikum midrara, dia akan utus kepada kamu hujan mencurah-curah. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin, dia akan banyakkan untuk kamu apa? Harta dan juga anak pinak. Wa yaj'al lakum jannatin, dia akan jadikan untuk kamu kebun-kebun. Wa yaj'al lakum anhara, dia akan jadikan untuk kamu sungai-sungai. Kalau kita balik pada ayat ini dan balik pada kisah tadi, kisah ni, doa yang Nabi sendiri buat dengan para sahabat buat, memang kita kata hajat keperluan kita yang pribadi tu banyak. Kan macam ada orang pergi kan, apa, pergi kat Kaabah, peluk Kaabah kan, ya Allah aku nak kaya. Ada orang dia pergi ke umrah kan, ada orang cerita, dia kata kawan dia pergi tahu ni kan, tengah-tengah tahu ramai dia kan, dia dengar suara Melayu. Tengah-tengah tahu dengar suara Melayu, ya Allah aku nak kaya kan. Jadi kan kawan yang tahu tolehlah kawan aku, dia kata. Dan jadi cerita lepas dia balik Malaysia kaya. Yang mana kaya? Tapi ada tetapi dia kan. Tiba-tiba kan kawan dia kata apa? Dia nak pergi umrah sekali lagi. Mat, kau pergi umrah sekali lagi, kaya dah dapat tak? Aku silap minta. Aku silap minta, dia kata. Dan lepas dapat tu dia tahu kenapa Allah tak bagi dulu. Tapi kena faham sekarang, nak minta tak ada hal. Allah Ta'ala suka kita minta pada dia. Anything kita nak. Nak minta pandai baca Quran, minta pandai apa kuat hafal Quran, minta. Tak dapat pun dapat lagi, minta, tak ada hal. Tapi ustaz minta lain kali. Ya, jangan minta cepat. Tapi lah dalam minta tadi kena ambil asbab dia juga. Kan minta ya Allah, kan berilah aku hafal Quran. Masuklah hafal Quran tak mau. Lepas tu nak hafal Quran macam mana? Kan masuk kelas tak mau. Kan ada mula hafal pun tak mau. Tapi nak hafal Quran macam mana? Mana pergi dulu kan, minta doa, tapi buatlah juga. Kan kita kata ya Allah aku lapar, bila ambil nasi masak. Tapi belum, kita kata kadang belum tentu lagi boleh makan. Elok-elok masak dan tengok ada cicak dan nasi kita, tak makan dah lah. Walaupun cicak tu sebelah aja kan, dia rebu-rebu nampak cicak tu. Kan ada masak-masak hangit, tak boleh makan lah. Tapi doa asbab buat, bukan tunggu makanan tu turun dari langit. Bukan turun dari langit, faham tak? Macam tu masalah tadi kita kata kita nakkan apa pelepasan dunia. Silakan. Tapi yang kita kena peringatkan sikit. Bila pasal level apa orang depan saya bukannya level apa? Level budak sekolah rendah kan. Maksud dia tak bolehlah kita duk sibuk yang ini, yang minta hajat saja. Kena faham juga. Dalam keperluan kita berdoa, the first thing first yang paling besar adalah keampunan. Pasal bukan masalah akhirat.
Sebab kalau dapat kat dunia pun, kita akan dimudahkan ke urusan kita di dunia. Pasal banyak di antara perkara-perkara musibah ataupun kesusahan, kepayahan Allah Ta'ala beri pada kita, punca sebab dosa kita buat. Allah Ta'ala suruh kita betulkan balik, dan dia suruh kita apa? Baiki diri kita. Dan meaning that, kalau nanti kita dapat keampunan, kita dapat segala-galanya. Dan contoh lagi, satu lagi, maksud dia, kalau kita dibersihkan dari segala dosa, Allah Ta'ala akan sering pandang kita. Ni kalau kita kotor, berlemur dengan dosa dan sebagainya, Allah Ta'ala pandang kita, masalah. Kan kita nak kotor dengan dosa-dosa macam-macam. Maka minta keampunan tu paling utama sebenarnya. Memang kita kata kita dibenarkan berdoa apa saja, tapi keampunan Allah Ta'ala jadi prefer nombor 1. Sebab dengan bersih dosa, maka semua yang lain dapat. Macam Nabi Nuh AS, bila dia kata kepada kaum ni untuk buat benda berkenaan, dia suruh apa? Istighfar. Itu Hasan Al-Basri di sini didatangi oleh orang, tanya soalan pada dia. Seorang datang kata tak ada anak, dia kata balik istighfar. Seorang tu datang kata miskin, dia kata balik istighfar. Seorang dia datang kata apa kemarau panjang dekat kampung dia, dia kata balik istighfar. Lepas tu anak murid dia kata, kenapa semua sekali istighfar yang kau suruh mereka buat balik minta ampun pada Allah Ta'ala? Dia kata sebab Allah Ta'ala, dan Bino cakap pada kaum dia, minta ampun Allah Ta'ala, kalau minta ampun Allah Ta'ala akan utuskan langit ni mencurah-curah. Meaning that benda tadi adalah pembuka bagi apa? Segala benda, rezeki, kesenangan dan juga kehidupan yang tenang. Kalau manusia ni salah faham, dia ingat apa? Minta ampun je. Itu salah. Minta ampun je. Macam anak nakal, minta ampun je, takkan minta ampun je Ustaz, kan anak saya nakal. Tapi cuba pandai sikit. Kadang Allah Ta'ala uji kita dengan benda berkenaan. Faham tak? Ujian takkan berhenti. Cuma bentuk tadi datang macam mana. So jadi minta keampunan lebih besar berbanding yang lain. Sebab kenapa kita lihat Nabi SAW sendiri, kalau ketika waktu-waktu yang makbul doa tu, Nabi akan suruh para sahabat berdoa, dan Nabi sendiri berdoa juga. Tapi doa Nabi semua bentuk apa? Minta keampunan. Kata-kata Aisyah radhiyallahu anha minta tadi tentang malam qadar, Nabi terangkan supaya apa? Minta ampun. Betul tak? So menunjukkan priority minta ampun tu nombor 1. Pasal kita dosa kita banyak, dan kadang amalan kita sikit, dan untuk melepaskan kita mendapat hajat kita, sebenarnya keampunan Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala dah ampunkan kita, dia akan apa? Rahmati kita. Bila rahmati kita, diberikan apa yang kita minta. Itu sebenarnya jawapan sebenar. Kenapa dalam setiap movement tadi, doa tu lebih banyak kepada tajuk keampunan. Dan bahkan Nabi sendiri pun kata pada para sahabat, bila jumpa orang yang tak makbul doa makbul, kita tak ada hajat dan terdesak, jadi tapi kita jumpa dia, apa benda kita minta dia doakan. Jadi Nabi ajar, bila kan Nabi sebut pada para sahabat, siapa jumpa Uwais, kan Uwais Al-Qarni, kan Nabi kata dengan para sahabat, kalau jumpa dia ni minta doakan. Doa apa? Minta ampun. Umar jumpa dia, Umar kata istaghfirullah li Umar, minta ampun kepada Allah untuk Umar. Lepas tu dia kata, takkan nak minta ampun pada engkau adalah sahabat Nabi, engkau adalah sekian. Minta ampun je, Nabi suruh. Mana maksud dia, doa orang tu makbul, the first thing kita kena kejar apa? Keampunan Allah Ta'ala. Yelah, banyak orang ada keperluan dan sebagainya kan. Tapi banyak orang kadang-kadang kita tak faham ni. Dia suka kadang hilang penyakit sahaja kan. Kadang-kadang dia hilang penyakit, tapi lepas tu jadi buat maksiat, masalah lah kan. Time sakit tu ingat Allah Ta'ala kan. Time sihat tu lupa Allah Ta'ala langsung. Time sakit tu beria solat. Ada orang dia cerita saya, dia kata jumpa kawan ni. Kawan ni akan kena sihir, solat. Lepas sihat, dah solat dah. Dia nak sihat dia badan, dia solat. Itu ada juga manusia macam tu. Bangsa pelik dia panggil. Okey. Ya. Dalam ayat Quran, dalam surah Al-Qadar sendiri, Allah kata apa? Tanazzalul malaikatu waruh, turun para malaikat dan ruh, fiha, pada malam berkenaan padanya, biizni rabbihim, dengan izin Tuhan mereka, min kulli amr, bi kulli amr, dengan semua urusan. Kita ada 4 qadar. Qadar kata manusia ada 4. Ikut dalil ada 4. The first thing first actually yang di Lauh Mahfuz. Di Lauh Mahfuz yang takkan berubah, takkan tukar. Siapa lahir, siapa mati dan sebagainya, semua ada kat situ. The written. Actually yang paling inilah mudah sikit. Mak kita siapa, bapak kita siapa. Kalau orang kata, begitulah memilih takdir. Mana ada, bapak kau sendiri kau tak pilih kan. Lahir anak raja ke, anak perompak ke, anak ustaz, mana pilih. Itu negara mana kita lahir, pilih. Ada orang tu nak beranak anak dekat Mekah. Kau terbang tak bagi jalan, macam mana kan, tak boleh naik lah juga. Orang bersesama pun tak boleh naik kan. Jadi maksud dia, mana itu bukan pilihan kita. Benda tu tak boleh kita pilih pun.
Tak ada choices kita untuk buat benda berkenaan. Lahir anak siapa, negeri mana kita tinggal sebagainya, itu first. Itu the first. Yang Nabi kata dalam hadis yang sahih, Nabi kata apa? Bila Allah Ta'ala ciptakan kolam tu, Allah Ta'ala dia jadikan kolam, dan dia guna kata kolam tadi, tulis apa semua sekali. Dan benda ni para malaikat pun tak tengok apa dalam ni. Pasal kat sini ada berkenaan dengan bila kiamat dan sebagainya, semua sekali ada di situ. Ya Allah Ta'ala saja tahu. Okay. The second one, kalau kita manusia diberikan kita qadar kedua ketika mana dalam alam sperma dan ovum, alam benih. Pasal bila Allah Ta'ala sebut dalam surah Abasa ayat 13-14 ke 14-15, 13-14 kot. Allah Ta'ala kata apa? Qutilal insan, celakalah manusia ini, ma akfarah, alangkah kufurnya dia. Celaka manusia ini, alangkah Allah Ta'ala marah sangat. Min ayyi syai'in khalaqah, tak pernah fikirkah dia daripada apa dia dijadikan? Tak pernah fikir ke? Allah Ta'ala kata min nutfatin, daripada nutfah, khalaqahu, Allah Ta'ala ciptakan dia, faqaddarah, lantas Allah Ta'ala tentukan dia. Dia actually ada guna, dia dalam bahasa Arab dia ada fa, consequently, dia dengan segera, immediately. Kalau kata summa, kemudian, macam akal tu summa syarib tu, saya makan kemudian saya minum, mungkin sejam 2 jam. Jadi kalau akal tu fa syarib tu, fa tu lantas, immediately. Jadi bila orang kata faqaddarah, lantas Allah Ta'ala tentukan. Ni pernah dibahaskan dahulu kan, mana kita dapat rupa mak bapak kita bila, sebelum tajuk ni diketahui ketika mana persenyawaan di antara sperma dan ovum, within 24 hours every genetic maklumat daripada bapa atau mak tadi yang 23 XY ke atau XX ke akan bercantum. Dan ketika tu akan ditentukan apa? Warna mata, warna rambut, warna kulit, jenis rambut, panjang ke pendek, makan banyak boleh bulat ke tak boleh bulat, ada kanser ke tidak. Semua tu kat situ dah, awal lagi. Itu sebab kenapa kalau sesiapa yang nakkan anak putih, jangan minum air soya, tak guna. Tak serius je, ada orang kata macam, kalau makan nanti anak nanti dia putih. Kau dah kau putih, anak kau putih memanglah putih. Kalau ada keturunan putih, bolehlah turun putih. Kau dah kelabu semua, takkanlah keluar putih pula. Kan? Boleh ustaz makan soya. Itu masalah, tak boleh, pasal dia bukan cara dia. Sebab apa benda yang berlaku situ? Faham Even jantina, kan XYXX ketika tu kan dia tentu, masuk tu kan dah tentu dah. Ada sperma yang X, ada yang Y. Dia akan bertemu dengan ovum XY atau XX. Kan dah tentukan lelaki ke perempuan. Kan determine, dah ada dah. Pasal nanti nak membesar ni, kat situ lah ketentuan dia, blueprint dia. Faham? So jadi kat situ tajuk dia qadar nombor 2. Kita lari. Yang ini pun kita lari qadar nombor 3, qadar yang disebut Allah Ta'ala dalam hadis Nabi SAW lah. Dalam hadis Nabi ceritakan, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauma. Sini seorang kamu dihimpunkan kejadian dia dan perut ibu dia 40 hari. Mana dia stages kejadian dia dalam masa 40 hari. Dalam masa 40 hari tu. Dan Sahih Muslim kata summa yakunu fi dzalika, ada 40 yang sama tu dia jadi alaqah. Kemudian summa yakunu fi dzalika mudghah. Mithla dzalik. Situ dah tak ada benda. Tapi lepas 40 hari summa yursalu ilaihil malaku, kemudian diutus pada malaikat. Ini start mana? Tadi dah ada kan? Datang malaikat lah. Lepas 40 hari datang malaikat. Fayanfukhu fi ruh, malaikat tiup pada dirinya roh. Wa yu'maru bi arba'i kalimat. Diperintah malaikat tu untuk apa? Menulis 4 perkara. Berkata bi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syakiyun am sa'in. Dengan apa? Rezeki dia, ajal dia, amal dia, bahagia atau sengsara. 4 ni. Tulis. Nah, maka kalau dalam satu hadis yang lain, bahkan jantina dia tanya sekali lagi kat situ. Sekali lagi malaikat tanya. Dalam hadis Sahih Muslim, Hudzaifah bin Asid, lafaz dia berbunyi, idza marra bin nutfati thintan wa arba'una lailah. Bila berlalu pada benih manusia ni 42 malam, ba'atsallahu ilaiha malakan. Allah Ta'ala utus pada malaikat. Fasawwaraha, lalu malaikat tu buat rupa dia. Buat rupa. Actually benda ni kalau kita lihat memang betul-betul memang malaikat tu buat rupa dia, memang betul malaikat tu buat rupa dia. Saya tak kat mana pula. Okey, sini kot. Mana entah masalah dia. Ada. Sekejap. Mana entah. Di sini. Okey.
Dia ketika manusia dapat rupa manusia ni, macam ni, nak compare je lah. Daripada sini ke sini, kan, ni rupa orang, ni tak rupa orang kan. Hari 31, 35 tak ada rupa orang. Actually kalau dia kata kita tengok, dia punya tu awal sikit je lah. Awal sebelum tu okey, macam ni lah. Macam ni. Terbesar sikit, besar sikit. Dia kanji stage ni besar sikit. Okey. Start dari sini. Ada orang? Tak ada 14, 25 ada orang? Tak ada kan? Tapi start dari sini. Ada kan? Okay. Mana dia kalau kita ikutkan budak tu dalam perut mak dia 9 bulan. Bila rupa orang? Soalan tu akan tanya. Bila rupa manusia? Kita ada jawapan, tapi lepas daripada ini start daripada hari apa? Kalau kita tengok dalam satu website saya benda tu ada yang dah siap. Macam mana? Ya. Salah. Dia tak tunjuk, tak ni, tak nampak. Okey. Tak tahu depan ni. My document. Jap. Mana entah. Ni gambar ni. Okey. Ni mudah sikit. Okey. Ni hari 28. 28 Ada berapa orang? Tak ada Itu tu lampu. Nampak tu lampu. Panel kanan tengah. Kanan tengah. Okey, jazakallahu khairan. Okey. Ada berapa orang Okey. Ni berapa orang? 28 tak ada. Okay. 0.5 mm tau ni. Ni kecil gila ni. Besar kacang hijau ni. Okey, ni hari 32. Ada berapa orang? Ada? Kulit tak ada, tulang tak ada, daging tak ada Okey. Okey, ni sama ni di sisi kanan kiri. 14 hari apa ke 32. Okey. Ni 33. Dia ada berapa orang? Tak ada kan? Okey, ni sama. Tak ada. Okey, ni hari yang ke 37. Ada berapa orang? Ada? Ada. Mata je ke mata? Tentang telinga mana tahu? Itu anggaran kita. Tapi masalah ada berapa orang tak? Tak ada Okey. Ni kanan kiri ni ni pandangan sisi dia kanan. Tak ada Okey, ni 41. Ni di depan. Ni ada berapa orang? Ni siap keluar, tak ada kulit pun. Sebenarnya actually ni jantung hati tau. Hati manusia, jantung manusia dah tersiap esok. Okey. Tak ada berapa orang, tak ada berapa manusia. Ni tak ada. Ni jantung hati ni. Mana kaki? Ya ke? Entah ni entah punggung mana tahu? Okey. Tak ada rupa. Tak ada rupa Nak kata memerang boleh. Betul? Okey. Ni 44. Tadi 41 kan? Ni 44. Ni depan dia. Soalan, ada berapa orang? Okey, tadi dalam hadis Nabi Nabi kata apa? Idza marra bin nutfati, bila berlalu pada nutfah benih, 42 lailah, 42 malam. Ba'asallahu ilaiha malaikat, Allah utus pada malaikat. Malaikat tu buat apa? Fasawwaraha, malaikat tu bentuk rupa dia. Itulah tadi kita tadi, tak ada rupa jadi ada rupa. Ni nampak ni. Ini normally orang takkan silap lah panggil benda lain. Nampak sini orang dah macam nampak apa? Silap. Ni sebenarnya bukan kuning tau, merah. Dia kuning, yang merah tak keluar. Gambar betul dia merah. Kat sini kita dah start, kita kata rupa orang lah. Tu Nabi kata okey, ini tak ada. Kan? Nampak? Ni, nampak? Ni 44. Ni 41. 3 hari je.
Mana Nabi kata malaikat masuk hari 42. 42. So 43 dia orang tinggalkan, 44 dia tengok balik. Mana sehari selepas malaikat masuk. Ikut daripada tarikh yang Nabi sebutkan. Dia kata bila berlalu pada apa nutfah ni 42 malam, ba'atsallahu ila malaika, Allah utus pada malaikat. Fasawwaraha, malaikat tu bentuk rupa dia. Dia punya rupa. Asal tak ada rupa jadi rupa. Wa khalaqa sam'aha wa basaraha, dan ciptakan pendengaran dan penglihatan. Nampak? Kat sini tak ada telinga kan? Kat sini dah ada telinga. Sam'aha wa basaraha, penglihatan pun ada. Wa jildaha, kulit dia. Sini tak ada kulit. Tak bersarung pun. Sini dah ada kulit. Walah maha, daging dia. Wa izamaha, dan tulang dia. Nampak? Kalau kita besarkan sikit ni kan, gambar ni nampak? Nampak ni? Jari-jari ni dah mula ada tulang. Walah maha wa izamaha, dan tulang dia. Maksud dia hadis datang mana 40 hari 42 datang ke Tuhan. Malaikat tanya lagi. Soalan tambahan dia apa? Ya Rabb, summa yakun, malaikat berkata, ya Rabb, adzakarun am unsa, laki ke perempuan? Kan kan takdir Lauh Mahfuz dah ada. Hari 42 kan, sperma ovum tadi dah ada. Hari 40 ni malaikat tanya sekali lagi. 40 ni malaikat tanya sekali, 42 ni malaikat tanya sekali. Ya Rabb, adzakarun am unsa, laki ke perempuan? Faqadha rabbuka ma yasha, lalu Nabi kata Allah Taala tentukan apa dia nak, wa yaktubul malak, dan malaikat tu pun akan tulis. So kadang-kadang manusia ni ada yang lahir kan, ketika dia bentuk dia actually dia punya kromosom XY, tapi kecacatan berlaku. Jadi jantina dia perempuan. Tapi ataupun sebaliknya, dia ni jantina dia macam lelaki lah. Kan dia kromosom dia perempuan, tapi dia lahir macam lelaki. Pun ada juga. Itu kecacatan dia panggil. Pasal malaikat tanya sekali lagi, kalau malaikat tak tanya, apa berlaku dekat sperma ovum tadi dah habis, settle lah. Blueprint dia cukup. Apa dia Lauh Mahfuz pun dah cukup dah. Malaikat tanya lagi apa? Setimbul masalah, ada manusia ditentukan cacat, ada yang tak cacat. Faham tak? Malaikat akan tulis. Bahkan kalau jantina manusia ni ketentuan dia tiga peringkat. Yang betul-betul nak tahu dia lelaki ke perempuan, bulan ke-6. Bulan yang awal-awal tu tak tentu lagi. Doktor kata lelaki, entah dia perempuan, tak tentu lagi. Betul-betul bulan ke-6 boleh tahu. Bulan ke-6 nampak. Bulan ni dah tinggi dah. Tapi yang awal lagi kata sperma ovum tadi XY dengan XX dah siap dah. Tapi malaikat tanya sekali lagi. Sebab dia kata dah ada dalam Lauh Mahfuz, kenapa persoalan timbul lagi? Betul? Dan yang keempat barulah apa? Buka lampu ni. Barulah tentang apa? Malam Qadar. Yang mana fiha yufraq, dalam surah Ad-Dukhan Allah sebut fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam berkenaan diagih-agihkan semua urusan yang apa? Yang bijaksana. Amram min indina, urusan daripada sisi kami. Tu para ulama kata, apa urusan sebenar? Urusan untuk setahun akan datang. 10 tahun berikutnya kita ada peluang lagi untuk betulkan pula. Setiap tahun boleh berubah lah. Ya, tapi ikut kadar apa yang dibenarkan. Okey. Baik. Bila saya sebut 4 tadi, 4 perkara dalam qadar ni. 2 perkara awal tak boleh ubah. Di Lauh Mahfuz yang minta berubah takkan berubah. Dalam tu adalah termasuk bapak kita siapa, mak kita siapa dan sebagainya. Okey. Dan juga apa? Yang ketika hari persenyawaan di antara sperma dan ovum tu. Warna mata, warna kulit, jenis rambut, gatal tukar, itu lain cerita. Itu gatal tukar dipanggil. Pergi salon, pergi merahkan. Lahir-lahir rambut kuning, rambut hitam nak merah. Mai color. Yang merah nak kelabu. Yang kelabu nak hijau. Habis. Okey, itu masalah itu tak boleh ubah. Tak boleh tukar. Yang 2 ni tak boleh tukar. Mintalah apa pun takkan tukar. Lahir anak siapa, kawan kita siapa, ni apa, adik-beradik kita siapa. Berapa adik-beradik jahat gila. Kita semua hajat minta, ya Allah janganlah jadi orang tu adik aku. Kenapa dia dah jadi dah. Faham tak? Tak boleh minta pun. Faham tak? Ni tak boleh tukar. Ni tak boleh tukar ni. Tadi apa? 2 lagi. Rezeki, ajal, amal. Itu sebab kita doakan. Nabi kata, Allahumma a'inni ala zikrika. Ya Allah, bantulah aku untuk mengingati engkau. Wa syukrika, bersyukur pada engkau. Wa husni ibadatika, dan elok beribadat kepada engkau. Logik kalau ikut sini dah. Wa amalihi, kan tulis dah. Tapi apa? So doa, minta. Kalau kita ditentukan jadi ahli neraka, minta jadi ahli syurga. Allah Ta'ala datangkan kita asbab, datangkan kita ilmu, datangkan kita pengetahuan, datangkan tempat untuk belajar. Maka kita belajarlah.
Mana kita kena ambil asbab tadi. Di sini ada ruang dia untuk berdoa. Dua perkara awal tak usah doa. Memang tak boleh tukar. Lahir mana, negeri mana, kawan siapa, anak siapa, tahun bila kita lahir. Pun tak ada pilihan kita. Ya Allah, aku nak lahir cepat. Ya Allah, aku nak lahir lambat. Tak ada. Kan? Tak ada. Yang kena adik-beradik bergaduh kan. Itulah siapa apa mak menangkan dia. Itulah siapa kau keluar dulu. Kan? Kita katakan ada anak bongsu, mak dia menangkan. Kan adik-beradik yang sulung tak puas hatilah. Lepas tu mak pun kata, siapa kau keluar dulu. Kan? Dia manja pasal dia anak bongsu. Ya, itulah yang anak bongsu, bukan dia pilih. Dia pilih, dia tak pilih. Faham tak? Itu sebab konsep yang kita kata doa tu, kita kena ada daripada manusia ni doa. Sebab qadar ni dah ada. Tapi ada qadar berubah, qadar tak berubah. Qadar yang tak boleh berubah ni dua perkara ni. Tak usah minta. Tak macam mana kita kata bulan macam tu. Kenapa bulan tak kelabu ke, tak hijau ke, tak kuning ke, tak. Mana darah kita merah. Kenapa merah? Ni dia kat sini dah. Kenapa tak hijau, kenapa tak kuning? Kenapa tak sekian? Tak ada, tu sambil tanya. Kenapa? Sebab benda tak tentukan, tetapkan. Pasal jarak bumi matahari. Bumi dengan matahari jarak dia. Kandungan air dalam bumi, oksigen dalam bumi, besi dalam bumi banyak mana dan sebagainya. Itu semua dah ada kat sini. Ni, dua ni. Tak usah minta tambah, tak usah kurang. Tapi dua ni rezeki kan. Kan hujan tak turun, rezeki tak ada. Yang kita minta doa minta hujan tu tahu? Ya. Di sini duduk dia. Sebab benda ni suruh minta. Tu kenapa kita minta. Kerana tu pasal apa? Pasal dalam masalah doa ni, dia actually dalam ruangan yang Allah Ta'ala benarkan sahaja. Yang ini kat sini. Adapun dua perkara ni tak usah minta. Tak guna minta. Dan bila kita minta kat sini, kita ingat memang Allah Ta'ala berikan dalam Quran. Dulu saya pernah ingat sekali. Orang saya jumpa, dia actually daripada pondok kat belah Kedah. Dia datang ke Yaman. Kemudian bila dalam perbualan bersembang, kemudian dia orang bincang. Dia kata, payah betul budak-budak sekarang ni, teruk sungguh, kan nakal sangat dan sebagainya. Lepas tu seorang tu kata, dah takdir, nak macam mana? Saya senang guide diorang, bawa pergi masuk pasar, buat jalan-jalan. Tapi dah kebetulan duduk sekali, dia cakap macam tu, saya punya mulut pun, biasalah kan mulut tak boleh diam. Saya pun kata, tak boleh cakap macam tu. Dia kata, kenapa pula? Takdir lah tu. Saya kata, bukan masalah macam tu, takdir, saya kata. Kan? Waktu seorang Pak Haji tu pakai serban, dia tanya saya, ada berapa banyak qadar? Katanya. Dia minta pecahan qadar. Saya diam. Saya kata, tak tahu kata pecahan banyak mana, tapi saya tahu saya ada boleh ubah, ada tak boleh ubah. Saya kata yang tu. Ada boleh ubah, ada tak boleh ubah. Lepas tu dia kata qadar tu ada dua. Satu mubram, satu mu'allak. Mubram ni maksudnya tak boleh ubah. Mu'allak ni tergantung, boleh berubah lagi. Sama je lah, cuma istilah bahasa Arab je. Tak apalah, saya kata okey, tak apalah, dia tunjuk dia pandai, okey. Jadi dia kata ni macam masalah rezeki, nyawa dan sebagainya. Mana boleh tambah-tambah dah? Saya kata, siapa kata tak ada? Jadi dia cakap kan. Pertama adalah hadis Nabi kata sedekah dan silaturahim memanjangkan umur. Okey. Ada orang tak faham lagi, dia kata tapi mungkin berkat umur. Tunggu kejap. Sebab apa? Sebab dalam Quran Allah Taala dalam kisah Nabi Daud. Kan ketika Allah Taala turunkan keluarkan anak cucu Adam. Kan dalam ramai itu ada seorang kepala dia bercahaya. Dalam hadis yang datang terang kat sini, bersinar. Lepas tu Adam takjub dengan rupa anak cucu dia ni. Dia pun tanya pada Allah Taala. Dia kata, Allah siapa ni? Kata Allah Taala kata, ibnuka Daud. Mana anak cucu keturunan kau Daud. Lepas tu Nabi Adam kata, ya Allah, berapa lama kau jadikan umur dia? Lepas tu Allah Taala kata, situ na'ama, 60 tahun. Lepas tu Adam kata, ya Allah, cukupkanlah umur dia 100 tahun daripada umurku. Maksudnya dia ada qadar awal, qadar second. Dan bahkan yang jadi qadar second tadi, maksud dia apa? Bila mana Allah Ta'ala cabut nyawa Adam, hantar malaikat datang. Malaikat kata, bukan dia 40 tahun lagi ke? Lepas tu malaikat kata, bukan kau bagi pada Daud ke? Lepas tu Adam kata, mana dia? Jadi Adam lupa, anak cucu dia lupa. Adam melawan, anak cucu dia pun melawan. Mana dia punya konteks tadi. Tapi yang kena fahamkan sekarang ni, maksud dia, benda tu tadi ada qadar asal, saya kata. Lepas tu ada qadar satu lagi. Yang orang kita salah faham, dia ingatkan qadar satu benda je. Tak, ada yang memang tak kena boleh ubah. Contoh macam kan, kulit kita jenis macam mana kan? Jenis lembap ke jenis apa? Kering. Kan orang tu jenis lembap. Lembap sungguh. Mana kalau pergi letak je dekat dia apa? Meter tu kan? 99. Tak payah pakai pelembap-pelembap kulit. Serius. Nah, saya antara orang dia. Cerita kan, tak payah letak pelembap kulit, letak je benda tu kan. Orang tu pergi kat pasar raya kan, dia cucuk kat bini saya, letak. Kurang-kurang, you kena pakai ni sekian.
Lepas tu dia letak kat tangan saya. Dia terus, saya kata jadi nak jual. Memang tak ada, tak boleh, memang tak ada. Ada orang manusia macam tu. Itu bukan pilihan kita. Itu pilihan kita. Maksudnya benda tu Allah atur pada badan kita. Ada orang panjang, tinggi, ada orang pendek. Ada orang boleh makan banyak, pembaharan makanan cepat. Makan banyak kurus juga. Pelik betul. Makan punya banyak. Boleh jin ke? Kan? Tak tahu. Tapi makan banyak. Ada orang tu makan sikit, bulat sungguh-sungguh. Pelik betul. Beria tahan makan. Makin bulat. Jadi benda macam ni kita kata ada kaitan dengan genetik dia. Kan? Dia punya genetik dia. Bukan berkaitan masalah bentuk. Okey. Nak minta doa, mintalah. Mintalah. Tapi Allah Ta'ala akan berikan kadar yang dibenarkan saja. Faham tak? Macam kita kata sel kanser ada ke tidak. Itu juga kita disuruh supaya berdoa sentiasa. So kita tak tahu mana satu yang dia masuk belah mana. Boleh ubah tak boleh ubah. Pasal kat sini yang perkara ni Allah Ta'ala suruh kita berdoa. Bahkan Nabi sendiri ajar kita doa, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, bantulah aku untuk mengingati engkau dan bersyukur pada engkau dan baik ibadat kepada engkau. Elok ibadat kepada engkau, sedangkan ikutkan amal malaikat salin dah. Okey, di mana ruang sebenarnya? So saya pun baca pada ayat Quran, surah Ar-Ra'd ayat ke-39. Ini doa, kita kena doa minta kepada Allah Ta'ala. Tapi rasa-rasa ikut logiknya umur tua tak boleh lagi menghafal Quran. Tapi doalah minta, kita buatlah usaha. Sebab apa? Sebab kita tahu apa yang akan datang. Apa kita dapat esok kita tahu. Sebab dalam ayat berkenaan Allah Ta'ala kata apa? Dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-39. Nak baca 39, kita baca 38. Sebab apa? Sebab 38, 39 tu ada kaitan. Pasal tajuk dia doa. 39 yang kita nak. 38 kena baca dulu untuk faham pengertian kenapa yang kita kata ada qadar yang boleh berubah. Okey. Pasal itu sebab kenapa kita disuruh sentiasa berdoa. Minta pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nak kita minta. Tapi cara dia makbulkan, terpulang kepada dia. Okey, apa dia kata? Dalam ayat berkenaan dalam surah Al-Ra'd ayat 38. Makin teruklah dia punya lampu tu. Tak apa. Dia kata apa? Dalam ayat berkenaan Allah Ta'ala nyatakan, walaqad arsalna rusulan min qablik. Walaqad, dan demi sungguhnya arsalna, kami telah utuskan rusulan min qablik, kami telah utuskan rasul-rasul sebelum engkau, hai Muhammad. Wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyyah, dan kami jadikan untuk mereka, untuk rasul-rasul tadi, pasangan-pasangan hidup dan juga apa? Anak pinak. Maksud dia semua rasul macam kau, manusia juga, makan, minum, ada anak isteri dan sebagainya. Okey, ayat ni turun sebab apa? Sebab macam ni. Sebab Nabi SAW nak, kalau boleh, manusia ni semua masuk Islam. Dan di antara cara yang paling kuat untuk hujah ke atas manusia ni supaya masuk Islam adalah every time dia minta tanda, bukti dia utusan Tuhan, Nabi buat. Betul? Minta apa? Nak minta apa? Ting, minta apa? Ting. Betul? Kalau boleh macam tu. Tapi Allah tak benarkan benda berkenaan. Dan bahkan Allah Ta'ala kata kepada Rasulullah, bukan engkau manusia, Nabi manusia, orang sebelum kau pun Nabi manusia juga. Mereka kahwin, ada anak pinak, normal. Tapi dalam masa kena ingat, kerana mereka ni manusia, wa ma kan rasulin an ya'ti bi ayatin illa bi idznillah, dan tidak bolehlah, tidak adalah untuk seorang rasul bahawa dia datangkan sebarang tanda, bukti. Mana kan magic dan sebagainya kan, keajaiban, miracle tu, macam Musa AS campak tongkat jadi ular. Bila nak jadi sebagainya, tak boleh dia datangkan sebarang bukti illa bi idznillah, kecuali dengan izin Allah Ta'ala. Mana maksud dia nak banyakkan makanan sedikit. Nabi SAW banyakkan makanan sedikit. Tapi Nabi SAW sendiri pernah kelaparan. Bahkan umat Islam pernah kebuluran. Dekat Madinah pernah, dekat Mekah pun pernah. Dekat Mekah ketika mana dipulaukan oleh Quraisy kan, tak dibeli daripada mereka, tak dijual daripada mereka, tak dikahwini wanita-wanita yang ada keluarga dia masuk Islam. Mana-mana orang yang ada masuk Islam, mana keluarga dia dipulaukan semua sekali. So sampaikan 2 tahun 2 tahun tempoh yang panjang. Sampaikan mereka makan kulit kayu, pokok, daun-daun. Bahkan ada separuh kemah tu kan buat dari kulit, masak kemah buat makan. Kita macam ni lah, ambil kasut kulit yang mahal tu, handbag tu kan, rebus sampai kembang. Tengok apa jadi. Lepas tu makan, buat keropok. Macam apa yang ada beli kat Padang, keropok kulit tu. Try buat. Tak jadi masa dia benda tu betul-betul berlaku. Diorang lapar. Kelaparan tu berlaku pada para sahabat Nabi SAW. Kelaparan berlaku pada Nabi SAW. Tapi Nabi pernah tak banyakkan makanan sedikit? Pernah. Ratusan orang makan. Seekor kambing kecil dengan tepung doh banyak ni, ratusan orang datang makan. Okay. Ada air, macam air kan, Nabi celupkan makan tangan di dalam air, keluar air membuat-buat. Pernah Nabi buat. Tapi tak buat tiap hari. Faham tak? Kita, orang Melayu kita je, Wali 9 tu tiap hari magic.
Every day is magic. Kat Malaysia pun datang wali apa Habib pun kata boleh buat magic. Tiap-tiap hari nak magic. Seriously. Para anbiya magic pun tunggu Allah Taala izinkan. Diorang tiap-tiap hari magic. Tiap-tiap hari magic, tiap-tiap hari kasyaf. Scan orang. 3 ekor jin. 5 ekor jin. Sekali-sekala jadi saya tak pelik lah. Kan semua orang dapat lihat benda pelik tiap semua hidup dia mungkin 3-4 kali. Tapi tiap-tiap hari dia buat macam tu, itu nama dia sewel panggil. Tak serius, tak boleh. Sebab tu pasal Allah Taala kata apa? Wa ma kana rasulin ayyati bi ayatin illa bi idznillah. Tak boleh untuk seorang rasul datangkan bukti kecuali dengan izin Allah Taala. Kenapa tak boleh? Likulli ajalin kitab. Untuk setiap satu tempoh bila mana berlaku, di mana ia berlaku, depan siapa ia berlaku, masa, tarikh, waktu, saat, minit, jam. Semuanya apa? Kitab. Ada kitab dah. Likulli ajalin kitab. Kau tak sebut likulli ajalin kitab. Maksudnya bila patut jadi Allah Taala izinkan dan dia jadi. Pasal semua itu sebab izin Allah Taala. Kalau dengan kehendak kita, every time, anytime, anywhere. Tapi kerana kehendak Allah Taala, dia tahu bila patut. Dan bahkan apa? Written, tertulis. Kita tak sambung apa? Yamhullahu ma yasha. Allah Taala padam apa dia nak. Wa yuthbit, Allah Taala kekalkan apa dia nak. Maksudnya dia padam apa dia nak, dia kekalkan apa dia nak. Dari samping itu, wa indahu ummul kitab, di sisi Allah Taala ada ibu sekali kitab yang takkan berubah. Itu Lauh Mahfuz Allah Taala ada. Tapi yang masa yang sama, yang lain-lain ni berubah, bertambah dan sebagainya, sila minta. Dan bahkan seorang manusia tak tahu apa dia dapat esok. Dalam surah Luqman ayat terakhir, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada. Tak tahu seorang nyawa itu apa dia akan dapat esok. Sebab kenapa bila kita nak belajar Islam, belajar Al-Quran dan sebagainya, janganlah awal-awal lari. Tak dan belajar lagi lari dah. Saya dah tua, tak cukup apa hormon untuk menghafal. Hormon menghafal, ada hormon menghafal ke? Tak pelik. Kadang-kadang belum lagi takdir, tak tahu takdir apa. Dia dahului takdir. Dia mendahului takdir. Takdir tak tahu, destiny dia tak tahu benda. Tapi dia apa? Langkah awal-awal. Saya tak mampu. Awal-awal lagi dia dah retreat. Salah dia lah. Dia sendiri salahkan. Allah Ta'ala dah berikan ketentuan, aturan. Dan bahkan dia berikan peluang. Tapi kita yang kadang-kadang tak nak minta, tak nak usaha. Itu je. Faham? Tapi kan memanglah lepas-lepas buat, tapi tak dapat. Saya dah belajar 30 tahun Ustaz, tak habis-habis hafal Quran. Dan tak ada masalah, pahala berjalan. Sama niat manusia kadang-kadang lebih baik daripada amal dia. Kan? Niat manusia kadang lebih baik. Kadang-kadang dia niat bangun malam, tapi tak dapat bangun malam. Tapi tertuju untuk dia pahala bangun malam. So apa masalah dia? You tak lose anything pun, tapi tak nak kita niatkan benda tu. Kenapa? Faham? Tak dapat pun pahala dah berjalan. Tak dapat pun pahala dah berjalan. Tapi janganlah niat sahaja. Kenalah usaha kan. Pergi datang kelas, hafal, makan kismis. Tak, kismis tanpa jampi lah. Madu. Actually benda tu memang menguatkan ingatan. Benda yang manis-manis ni kan, dia tenaga segera. So otak kita pakai tenaga segera. So sebab kenapa kita makan benda-benda high glucose kan. High in glucose tu bagus. Tapi orang kita ni sibuk kan, nak kena jampi dulu. Tak jampi pun tak apa, tak makan je. Dan bahkan jadi benda tu bagus. Tapi kena faham, di sini konteks sebenar yang kita kata apa, takdir tu tadi ada ruang dia. So sebab kenapa kita kata doa, minta. Pasal ada yang Allah Ta'ala berikan yang tahunan berubah, bahkan tertulis, bahkan ada yang kita kata tetap, tapi dengan doa kita boleh dialihkan. Ada yang memang tak akan berubah, yang kita tak usah doa, tak usah minta apa untuk merubah benda tersebut. Kita redha dan terima saja apa yang diberikan. Kan dapat-dapat kata badan pendek kan, okey, tak ada hal. Faham tak? Kan? Berikan mengikut qadar tu mana dia rasa? Ya saya. Allah Ta'ala tahu apa yang patut atau tidak. Itu dalam Lauh Mahfuz dah ada. Tapi yang dalam yang lain ni, kita masih lagi apa? Disuruh kita minta. Ditulislah kita bila kita doa usaha dan tak bukan? Yang dalam tu yang semua sekali takkan berubah. Yang actually dalam Lauh Mahfuz tadi, apa yang mendahului segala-galanya, ilmu Allah Ta'ala yang dahului segala-galanya. Adapun yang dalam yang kat sini ni tadi, Allah Ta'ala change ke, ubah ke, yang Allah ma yasha' wa yuthbit tu, itu dalam takdir yang tadi dua tadi. Yang kita sering berdoa minta supaya dia diampunkan, minta hidayah dan sebagainya. 3 dan 4. 1, 2 itu saya buat kerja. Kan, jangan solat hajat, jangan buat sungguh-sungguh kat situ. Yang ini, 2 ni minta. Jadi kenapa? Sebab ruang doa itu adalah besar. Masih lagi terbuka untuk setiap manusia berdoa. Dan dia kata apa? Dalam Musnad Ahmad pula, dan Sunan Tirmizi dan Nasa'i, dan daripada Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW telah bersabda,
Salasatun la turaddu da'watahum. 3 golongan yang tak akan ditolak doa mereka. Al-imamul adil, pemimpin yang adil, doa dia akan makbul. Dia minta Allah Ta'ala makbulkan. As-saim, orang yang berpuasa hatta yuftiru, sehingga dia berbuka. Seorang yang berpuasa, as long as dia berpuasa, sejak itu doa dia makbulkan. Wa da'watul mazlum, dan doa orang yang dizalimi. Okey? Da'watul mazlum, doa orang yang dizalimi. Yarfa'uha Allahu dunal ghamam yaumil qiyamah. Allah Ta'ala akan angkat dia pada hari kiamat, mana rendah sikit daripada awan pada hari kiamat. Wa yuftahu lahu abwabas sama, dan akan dibuka untuk doa-doa tadi pintu-pintu langit. Wa yaqulu, Allah Ta'ala akan berkata, bi'izzati, demi kemuliaanku, la ansurannaka walau ba'da hin, aku akan bantu engkau sekalipun mungkin selepas ini. Mungkin bukan sekarang, tapi kejap lagi. Mungkin besok, mungkin lusa. Mana timing dia terpulang kepada aku, tapi aku pasti akan bantu engkau. Itu Allah Ta'ala berikan sebagai janji. Jelas Baik, jadi 3 tu. Jadi kita masukkan tajuk masalah doa dalam bulan Ramadan tu yang kita dah lalu. Itu yang ketika berpuasa tu, doa adalah dimakbulkan. Jelas? Ada soalan? Kita berhenti kat sini. Ya. Doa sebelum salam tu, adakah terhad yang membaca ataupun kita baca yang lain? Okey. Kena baca kuat. Okey, baik. Pertama, first thing first. Doa sebelum salam. Kan? Dalam Sahih Muslim, datang lafaz hadis Nabi kata, "Tsummal yad'u bima syaa." Dan doa dengan apa dia nak. Dalam hadis Sahih Muslim, Nabi kata kemudian doa dengan apa dia nak. Para ulama ambil daripada ni, pendapat yang pertama dia kata doa apa saja kita minta. Tak ada masalah. Tak ada masalah minta apa saja, kerana Nabi kata doalah dengan apa yang dia nak. Ini dalam hadis Nabi ni nyatakan. Mana lepas tahiyat sebelum salam tu, "Tsummal yad'u bima syaa." Dalam masa yang sama, ada separuh ulama kata kalau boleh biarlah perkara itu perkara akhirat saja, bukan hajat-hajat dunia. Itu dua pendapat lah mengatakan pencanggahan mereka. Mana ada kata minta apa saja, dan bahkan ada separuh tu kata doa Quran saja boleh. Tapi kita kata doa hadis Nabi kata tak apa, dan kita buka, tak apa. Okey. Kedua, kuat boleh tak kuat atau kena perlahan? Kalau sekiranya Nabi sendiri doa, baca perlahan sangat, macam mana sahabat boleh dengar? Maksudnya kita sebut benda tu, sebut, bukannya duduk diam dalam hati, tak. Sebut dengan mulut kita. Bahkan ni kita kata kadang-kadang saya tegur, macam orang baca kunut subuh, masjid-masjid kunut subuh kan. Kan dia orang sampai dekat apa, fa inna kata dia senyap. Dalam mazhab Syafi'i, dia bukan kata suruh senyap. Dia kata apa? Makmum jangan aminkan pasal tengah puji Allah Ta'ala. Either mereka ikut puji atau mereka diam. Bukan maksudnya imam tak baca. Orang kita pergi stop baca dah terus. Kalau stop baca, logik akalnya, macam mana kalau Nabi ajar, Nabi baca benda tu, macam mana para sahabat dengar? Dia para sahabat dengar. Kalau dia senyap kan, fa inna kata dia senyap. Para sahabat dengar macam mana? Bionic ears. Pelik sungguh. Datang ni kena idea. Pasal dalam mazhab Syafi'i dia kata, yang Imam Syafi'i dalam kitab atau Imam Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah Muhazzab, dia sebut bahawa kalau boleh makmum jangan aminkan, sebab itu tengah puji Allah bukannya doa. Yang baiknya dia diam atau dia ikut bersama bersebut. Fa inna kataqdiru alaik, sebut sama. Okey, itu takalluf lah, kita kata diberatkan. Tapi anyway, lafaz itu maksud dia makmum, bukannya imam. Imam teruskan baca. Ini imam hilang, senyap. Mana pergi suara tak tahu. Macam ni ngarut. Kadang-kadang kata orang kata suruh belajar tak mau. Kan? Belajar sebelum jalan terus jadi sini. Jadi konsep dia maksud dia doa tadi memang baca lafaz. Tapi jangan sampai ketika berjemaah mengganggu makmum yang lain lah. Kalau kata nak berdoa, doa lah, tak ada masalah sebut benda berkenaan. Jelas? Jelas? Okay, baik. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sallamul alamin. Subhanaka hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.